Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita ditemukan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Moga-moga rahmat Allah sentiasa meliputi kita. Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kita. Allah menghapuskan dosa kita, dan Allah memberkati pengisian kita, kehidupan kita, waktu kita. Kita sambung pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketiga. Dalam nota yang bercetak, ia berada pada muka surat yang ke-41. Buka pada muka surat 41. Kalau tuan-tuan merujuk secara PDF soft copy, dia slide itu dia nombor yang ke-81. Slide yang ke-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna, sesungguhnya, hadainahu, kami telah menunjukkan, memberikan hidayah kepadanya. Nya dekat situ adalah merujuk kepada insan yang ada pada ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua kita belajar semalam, keturunan anak-anak Adam, insan ini Allah ciptakan daripada tiada kepada ada. Kemudian Allah nak memberikan ujian, Allah bagikan pendengaran dan penglihatan. Tapi bukan sekadar itu Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan. Ayat 3 mengatakan, Allah menegaskan Allah telah pun memberikan kepada insan itu, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Apa yang Allah hidayahkan, apa yang Allah tunjukkan? As-sabil, iaitu jalan. Apa itu sabil? Apa itu jalan? Kalau kita lihat pada ulasan tafsiran, kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, maksud as-sabil dekat situ iaitu jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Okay. Sabil dekat sini, jalan tu maksudnya apa? Allah telah bagi tahu kepada insan tu. Cara Allah bagi tahu adalah melalui hidayah, iaitu Allah memberikan petunjuk. Allah tunjukkan dah kepada insan tu mana jalan yang bawa dia ke syurga, mana jalan yang boleh bawa dia kepada neraka. Apa maksud Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk? Kalau kita baca dekat ulasan Al-Imam Ibn Kathir, maksudnya adalah bayyannahu wa wadahnahu, iaitu Allah terangkan, Allah berikan penjelasan. Itu maksud hidayah. Okay. Nak lebih jelas lagi, macam mana Allah bagi penerangan, macam mana Allah bagi penjelasan kepada insan itu, jalan yang benar, jalan yang salah. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Aisar, cara Allah memberikan hidayah
adalah dengan cara Allah menghantar para rasul, dan Allah juga telah menurunkan kitab-kitab. Itulah cara hidayah itu diberikan oleh Allah kepada insan. Ini bermakna kita semua telah pun diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah apa? Iaitu Allah bagi hidayah kepada kita, mana jalan yang kamu kena ikut yang Allah redha, mana jalan yang kalau kamu ikut kamu akan dapat kemurkaan Allah. So dua jalan ni telah pun Allah terangkan melalui apa? Melalui dihantarnya para rasul, diturunkan kitab-kitab. Okay. Kalau tuan-tuan baca pada ayat yang lain, kalau kita rujuk dalam suratul Balad ayat nombor 10, Allah juga mengatakan wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dalam surah Insan tadi Allah sebut jalan je, tapi dekat Al-Balad dua jalan. Dua jalan tu apa? Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Dan menariknya, alhamdulillah, pagi ni kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan perasan pada rakaat yang pertama, Imam Syafiq kita, Syekh, beliau membaca surah apa agak-agaknya rakaat yang pertama? Kalau masih ingatlah, surah Matahari, wasyamsi waduhaha. Tuan-tuan perasan tak pada ayat yang ke-8, sebab saya ayat yang ke-8 ada ayat maksud macam ayat 3 ni. Allah kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 8 tu. Apa maksud dia? Tuan kata apa? Allah kata jiwa manusia ni sebenarnya Allah telah ilhamkan dia. Fa'alhamaha, Allah telah ilhamkan dia fujuraha, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Sebenarnya sama macam ayat 3 ni. Maksudnya kita ni, setiap jiwa kita ni sebenarnya Allah telah bagi dia jalan. Jiwa kita ni rasa mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bawa kepada keburukan, mana yang bawa kepada ketakwaan. Itulah ayat 8 dalam surah tu Asy-Syam. Okay. Jadi tuan jelas ya apa maksud sabil dan apa maksud hidayah. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Allah mengatakan bahawa Allah telah pun memberikan petunjuk melalui rasul, melalui kitab-kitab, dua jalan tu, maka Allah nak tengok pada insan tu, imma syakira, sama ada dia menjadi seorang yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun dia menjadi seorang yang kufur. Kenapa ada imma? Nak menunjukkan pilihan. Ingat tak ayat 2 kita belajar semalam? Allah jadikan insan ini untuk diberi apa? Ujian. Allah bagi dia ujian. Kalau kita baca ayat ni, Allah bagi dia ujian apa? Allah bagi dia ujian, dia nak pilih mana hidup dia tu. Jiwa dia telah diterangkan mana baik mana buruk. Dalam Al-Balad tadi Allah telah terangkan dua jalan. Allah hantar rasul, Allah bagi kitab. So nak ikut rasul tak? Nak ikut kitab tak? Ataupun nak ikut hawa nafsu? So manusia diberikan ujian oleh Allah. Jadi Allah kata dia boleh memilih nak jadi yang bersyukur ataupun menjadi yang kafur. Okey, ayat ni tuan-tuan, kalau kita amati sikitlah maklumat dalam tu, ambil sedikit waktu, dia ada macam ada benda ayat kalimah tu dia tak serasi. Serasi tu macam sepatutnya kalau Allah guna kafura, mesti ayat tu syukura. Kan dia punya syakiran, sepatutnya dia bukan kafuran. Tapi kafuran kat situ bukan kita kata Allah tu kata tak tepat. Tidak, sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita tengok apa beza kalimah syakiran dengan kafuran. Sebenarnya kalimah kafuran dekat situ menunjuk kepada apa? Banyak tidak bersyukur sebenarnya.
Tapi kita tak jumpa terjemahan macam tu. Okey, tak apa, itu sedikit maklumat lanjut. Baik. Ayat ni mari kita cari jawapan dia. Maksudnya, kenapa Allah meminta kepada manusia ni buat pilihan nak jadi kufur ke, nak jadi orang bersyukur ke, nak jadi kufur? Okey. Kenapa Allah meminta kepada manusia untuk dia menjadi orang yang bersyukur? Kalau kita sebut syukur, mesti dikaitkan dengan apa? Dengan nikmat. Apa nikmat yang telah Allah beri sehingga Allah mengatakan kau nak syukur ke atau kau nak kufur? Apa nikmat itu? Okey, nikmat itu kita kena ambil dari ayat yang kedua, termasuklah ayat 3 ni. Kalau kita baca ulasan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, beliau menjelaskan ada 2 nikmat yang patut manusia itu mensyukuri. Yang pertama adalah nikmat pada ayat yang pertama dan kedua tu. Apa dia? Allah menciptakan manusia. Betul tak? Kalau dunia ni Allah bagi macam-macam nikmat, tapi kalau manusia tu tak hidup, tak ada erti. Jadi nikmat pertama yang besar adalah nikmat Allah menciptakan manusia itu. Dia boleh wujud yang mana sebelum tu dia tidak ada. Itu nikmat pertama yang sepatutnya manusia kena syukuri. Nikmat yang kedua adalah nikmat Allah memberikan petunjuk, iaitu hidayah tadi. Inna hadainahu. Besar tu. Kalau hidup kat muka bumi tanpa ada rasul, tanpa diturunkan kitab-kitab, kita nak jadi apa? Kita nak ikut siapa? Entah-entah kita boleh jadi macam haiwan. Tapi Allah tak nak kita jadi macam haiwan. Maka Allah hantar rasul. Allah hantar apa? Allah turunkan kitab-kitab. Itu juga merupakan nikmat yang sangat besar. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita minta nikmat apa kepada Allah? Kita minta Allah hidayahkan kita apa? Siratal mustaqim. Nikmat besar tu Allah memberikan petunjuk. Jadi ini adalah 2 nikmat yang sangat besar yang sepatutnya manusia kata apa? Ya, kami mengaku, kami mengiktiraf bahawa Allah itulah yang telah menciptakan kami sebelum ni tak ada. Lepas tu Allah bagi nikmat petunjuk dari sudut rasul dan kitab-kitab, kan? Tetapi ada manusia memilih jalan kufur. Baik, kita lihat pada pengajaran dia. Apa pengajaran yang kita dapat belajar pada pagi ni? Nombor 1, kita boleh lihat pengajaran muka surat nombor 44. Setiap manusia telah diberikan tunjuk. Tunjuk ni maksudnya hidayah. Tuan-tuan, kita orang Melayu selalu guna hidayah. Bahasa Melayunya petunjuk. Petunjuk tu apa? Allah tunjukkan mana jalan elok, mana jalan tak elok. Itulah hidayah. Okey. Ayat 3 tadi kita dapat belajar semua insan Allah dah bagi dia petunjuk. Allah bagi dia hidayah tentang jalan kebaikan dan jalan keburukan melalui dihantarnya rasul, diturunkan kitab. Dah selesai. Boleh faham pengajaran nombor 1? Ingat balik waktu kita belajar suratus Sajadah, Allah mulakan dengan topik apa? Topik rasul dan kitab. Waktu kita belajar surah Yasin, ayat mula-mula Allah bentangkan topik tema apa? Rasul dan kitab. Itulah hidayah. Kita belajar surah Insan, Allah ulang balik apa yang pernah dibincangkan pada surah Yasin dan juga suratus Sajadah. Okey, pelajaran nombor 2 kita dapat belajar, apabila Allah memberikan pilihan nak jadi orang yang bersyukur ke, nak jadi orang yang kufur ke, ini menunjukkan bahawa setiap manusia dia diberikan 2 pilihan yang dia harus tempuh sesuai dengan kehendak dia. Allah tak paksa, tapi Allah tak paksa tu sudah pasti ada pilihan yang kita kena ambil yang betul lah. Betul tak? Okey. Jadi seolah-olah ayat ni bagi tahu, siapa pilih salah satu daripada 2-nya,
maka dia akan menerima apa impak selepas dia. Boleh faham maksud dia? Setiap jalan, kalau dia pilih jalan syukur, dia akan berakhir dengan tujuan dia. Dia akan dapat apa? Kalau dia pilih jalan kufur, dia akan dapat apa? Itu pelajaran yang kedua. Tuan-tuan, pelajaran kedua ni izinkan saya kongsikan satu contoh kes, satu contoh. Ada manusia ni Allah bagi dia hidayah, tapi dia tak nak pilih ikut jalan tu, dia pilih jalan lain. Dan kalau tuan-tuan perasan, rakaat pertama tadi tu, surah Matahari tadi tu, memang kena dengan ayat 3 kita nak baca pagi ni. Tuan-tuan ingat tak rakaat pertama tu, ayat nombor 11 tak silap saya, 11. Ya Allah kata, kadzabat thamud bitawaha. Ingat tak ayat tu? Cerita tentang kaum Thamud. Kaum Samud ni, kalau tuan-tuan baca dalam surah Syam tu, kenapa dalam banyak-banyak kaum Allah sebut kaum Samud dalam cerita surah Matahari? Kaum Samud ni, dia adalah satu kaum yang Allah pernah beri mereka hidayah, dihantar Rasul. Siapa Rasul tu? Kaum Samud. Dalam surah Syam kata, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Allah sebut Rasul, tapi nama Rasul itu adalah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kaum Samud ni, mereka minta syarat kepada Nabi Saleh, kalau awak nak minta kami percaya awak, beriman, tunjukkan kami bukti awak ini Rasul. Mereka minta unta. Dan kita tahu Nabi Saleh mukjizat dia apa? Mukjizatnya unta. Nabi Saleh kata, kau betul nak tengok unta? Nabi Saleh minta kepada Allah, keluarlah seekor unta. Unta So Nabi kaum Samud dia nampak depan mata mereka, betul lah Nabi Saleh ni boleh datang ke unta. Maknanya kaum Samud ni, mereka dah nampak jelas terang dah kebenaran Nabi Saleh, tapi mereka memilih, tak nak memilih Nabi Saleh tu, sedangkan Nabi Saleh tu hidayah. Mereka memilih apa? Mereka memilih untuk mengikut hawa nafsu. Betul. Kalau tuan baca, kalau kita tengok contoh ayat lain dalam surah Fussilat ni, ayat nombor 17, Allah kata apa? Wa amma thamudu fahadainahum. Allah kata, adapun kaum Samud, maka kami telah beri hidayah, petunjuk kepada dia. Petunjuk dia apa tadi tu? Petunjuk dia Rasul Nabi Saleh, lepas tu unta tu kan, mereka nampak depan mata, tetapi mereka pilih apa? Tengok Allah kata, mereka pilih apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Lalu mereka lebih menyayangi, mengutamakan kesesatan daripada hidayah. فأخذتهم صائقة العذاب الحون بما كانوا يكسبون. Mereka telah disambar oleh petir yang menghinakan mereka kerana apa yang telah mereka lakukan. Tentang jelas tak maksudnya? Kisah kaum Samud ni kenapa kita letak dalam pengisian ayat 3 ni? Ini satu contoh yang Allah kata kami dah bagi hidayah kat dia sabil dah. Tapi dia pilih apa? Dia bukan pilih syakiran, tapi dia pilih menjadi kafuran. Dan kenapa kisah kaum Samud tu duduk dalam surah Syam tu? Seperti saya sebut tadi, sebab tu Allah kata matahari kan. Matahari ni, maksud apa matahari? Matahari ni kan terang. Tuan-tuan sebutkan cahaya yang paling terang sekali, cahaya apa? Cahaya matahari. Kenapa kisah kaum Samud duduk dalam surah Matahari? Dan surah Matahari rakaat pertama tadi Allah nak minta kita buat apa?
Sebenarnya surah matahari itu sebenarnya Allah meminta kepada kita supaya bersihkan jiwa daripada kesyirikan, daripada benda-benda yang salah. Allah kata bersihkan dia. Bersihkan dia macam mana? Seindah cahaya matahari. Itu yang ada ayat depan tadi tu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kata apa? Sesungguhnya telah berjayalah siapa-siapa yang dia menyucikan diri dia, dan telah rugilah siapa-siapa yang mengotori jiwa dia. Sedangkan jiwa dia, Tuhan kata apa? Kami ilhamkan dia fujuraha wa taqwaha. Lepas tu Allah bawa satu contoh, jangan ikut macam kaum Samud, kerana kaum Samud ini depan mata mereka melihat hidayah itu, tetapi mereka memilih untuk melampaui batas. Ini contoh dia, ya, contoh dia. Baik, kita pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Sikit lagi tuan-tuan, masa beri saya sedikit waktu, baru 21 minit, insya-Allah saya tak lebih pada 25 minit. Okay. Tindakan yang pertama yang kita boleh ambil daripada ayat yang ketiga tadi, tidak lain tidak bukan, kita kena memperakui kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara dia? Cara dia macam mana nak berterima kasih kepada Allah? Mudah je. Apabila kita manusia, apabila ada orang berbudi, kita berbahasa betul. Apabila orang buat baik pada kita, orang buat jasa pada kita, kita mesti jagalah hati dan perasaan dia dan sebagainya. Tak boleh dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Jasa Allah yang besar adalah Allah ciptakan kita dari ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Lepas tu Allah hantar Rasul, Allah turunkan kitab-kitab. Ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam yang kita dapat, maka kita banyakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar ucap Alhamdulillah, tetapi kita buktikan buat amal-amal yang Allah redha, yang Allah suka. Tindakan yang kedua adalah membuktikan rasa syukur kita melalui hati, lidah dan anggota badan. Hati itu maksudnya kita mengakui tidak ada mana-mana nikmat melainkan ia dari Allah. Lidah ni dia sebutlah alhamdulillah ke sebagainya, memuji Allah Azza wa Jalla. Dan anggota badan tu tunjukkan dengan salat, tunjukkan dengan puasa sunat, tunjukkan dengan sedekah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita sambung insya-Allah besok pagi ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau siapa-siapa pilih jalan untuk kufur seperti mana yang kita sebut contoh tadi kaum Samud, apakah balasan yang telah Allah sediakan untuk mereka. Yang ini kita akan baca insya-Allah pada ayat yang keempat. Tuan-tuan dah ada nota? Saya harap tuan-tuan boleh baca terlebih dahulu agar mudah untuk tuan-tuan memahami apa yang kita nak sampaikan pada setiap pagi. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khair atas komitmen dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik buat tuan-tuan dan puan-puan. Allah mencatat usaha kita yang sedikit ini sebagai salah satu amal soleh. Semoga Allah sentiasa memberikan kita hidayah taufik. Allah memperbaiki kehidupan kita, kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.